cari mereka lah. Orang nak buat apa, nak minta tolong ke apa ke, dia cari mereka. Dan mereka ni diberikan kedudukan dan kemuliaan pada zaman mereka lah, sebelum kedatangan Nabi SAW. Jadi bila mana mai Nabi SAW, seolah-olah orang berpaling, ataupun orang turut Nabi lah bahasa kita ni, tak pakai mereka dah orang lemah. Jadi bukan mereka juga, sekelintir di kalangan kita pun kadang-kadang terasa agak dulu apa-apa orang bincangan kita. Tiba-tiba ada orang baru main ni, mereka duduk bincang dengan kawan tu, tak main bincang kita dah. Jadi sikit sebanyak sifat ataupun nafsu manusia ni dia rasa tak puas hati lah. Maka dengan sebab tu berlaku pertelingkahan dan perbalahan di antara orang-orang Yahudi dengan Nabi SAW, walaupun dia tahu sebenarnya memang disebut Nabi di akhir zaman. Allah Subhanahu Wa Taala akan lantik Nabi ataupun Rasul di kalangan orang Arab. Tapi pasal kedudukan punya pasal dan juga keselesaan hidup punya pasal. Jadi orang duk tumpu mereka, kalau nak bagi apa-apa pun bagi kat mereka ya. Kalau nak sumbang apa pun sedekah kat mereka. Ahli kitab ni pasal apa? Orang kemas, tempat rujukan orang ramai. Jadi ada benda kelebihan apa pun, kalau derian buah hak mula pun pergi bagi kat mereka dululah. Kalau bahasa kita hari ni lah, no, dokong yang berbuah awal ni bagi mereka rasa dulu. Tu andaian-andaian yang kita buat nak bagi kita nampak lah. Jadi bila mana Nabi mai ni, jadi beralih orang pakat tumpu kat Nabi pula duk rasa tak puas hati. Sebab tu ungkapan yang masyhur kita sebut, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Seronok dan suka dengan dunia ni dia ra'su, ni terjemah kepala. Kepala bagi setiap dosa. Maksudnya punca paling besar sekali ni perut dan hati kita duk ingat ke dunia lah. Tu benda yang paling besar, yang menyebabkan dosa banyak ni. Punca dia apa? Perut kita duk ingat ke benda. Jiwa kita ni duk fikir, kepala otak kita ni duk fikir ke benda lah. Ni orang panggil punca terbesar nak jadi rosak dan nak jadi jahanam kita. Pasal itu kita tak kena cerita panjang lah. Orang-orang yang jiwa dia mindanya hanya fokus keduniaan, disitulah bermulanya keretakan hubungan persaudaraan, keretakan hubungan kekeluargaan. Pasal apa? Pasal kepala otak duk fikir apa? Fikir abad benar. Sebab tu ungkapan masyhur sebut kata, cintakan dunia ni perkara besar lah bagi setiap kesalahan ataupun benda paling asas utama nak bawa kepada dosa-dosa yang lain. Salah satunya yang ni, dia punya keras perut ni, tak mau mengaku Nabi itu Rasul. Pasal apa? Punca dia duk dapat kedudukan dan sedap. Duk sedap dah dapat kedudukan. Orang pun duk bagi, orang panggil apa, berkongsi harta. Bila mana mereka jadi tempat tumpuan. Jadi bila lama kelamaan orang pakat pergi kat Nabi ni, jadi mereka ni ditinggalkan pasal itu duk keras perut ni. Tak mau mengaku, tak mau terima. Bahkan tahu sebab Allah Ta'ala ajar cara nak jawab dengan orang-orang yang ada ilmu. Satu kita baca dah pengajian yang lalu. Allah Ta'ala suruh sebut kat mereka ni, bila mereka duk berbalah dengan Nabi, mereka kata kalau Tuhan nak hantar Nabi di akhir zaman pun confirm Allah Ta'ala hantar Bani Israel, bukan orang Arab. Ni bila hang mengaku ni sah-sah hang ni bukan. Lalu Allah Ta'ala ajak perkataan pertama yang kita baca lepas dah, qul atuhajjunana fillah, yang mana mafhumnya Allah Ta'ala suruh Nabi kata, awak hampa nak berdebat, hampa nak lawan Tuhan ke? Keputusan lantik Rasul ni, nak lantik siapa ni, semua urusan dan kerja Tuhan. Yang hampa duk buat tak puas hati ni pasal apa? Awak nak berdebat, nak balah dengan Allah Ta'ala ke?
Pasal apa jawab aku tu? Pasal depa ni ada ilmu dah tahu dah. Kata Nabi ni sebut dalam kitab depa, kata Nabi ni Tuhan akan lantik di akhir zaman, iaitulah Nabi SAW ataupun di kalangan orang Arab. Tahu dah, ada dah dalam kepala depa. Cuma nafsu depa. Sebab tu Allah Taala ajak, tak usah duk urai panjang, tak usah duk berdebat panjang lebar. Sebut ke apa? Awak hangpa nak lawan Tuhan ke? Yang tu sudah. Tu hak pertama. Malam ni kita nak sambung hak kedua yang Allah Taala suruh Nabi bercakap dan suruh Nabi sebut di kalangan ahli kitab yang alim-alim ni. Bukan tak tahu pandai, tapi keras kepala punya pasal, keras pedai punya pasal, tak puas hati punya pasal. Pasal mereka dah tak laku, dah laku orang lain pula. Lalu Allah Ta'ala ajak yang kedua, ungkapan yang kedua yang malam ni kita nak baca. Baik, kita sambung pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara. Am taquluna, atau kamu kata. Apa maksud ni? Dia sambung ayat sebelum. Ayatnya begini lebih kurang. Adakah patut kamu mengatakan, tu ayat tadi tu. Dia sambung dengan ayat belakang tu. Kan saya cerita dah 2-3 hari lepas. Allah Ta'ala dah ajak dah satu hujah, satu jawapan kepada Nabi, suruh jawab depan orang Yahudi. Jawab dua macam saya sebut sasat lah. Awak hampa nak berdebat dengan Allah Ta'ala ke? Duk tak puas hati nak lantik Rasul di kalangan siapa pun, ikut suka Allah Ta'ala lah. Itu yang pertama, kita baca 2-3 hari lepas. Ni yang kedua, am taquluna, atau kamu kata. Apa maksud? Adakah patut kamu mengatakan, inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara. Adakah patut kamu mengatakan, sambung, bahawa Nabi Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Ya'qub dan segala anak-anak Ya'qub itu adalah, dia tulis adalah mereka itu Yahudi atau Nasara. Ini hujah yang kedua. Patutkah kamu kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub dan anak-anak dia semua, anak-anak Nabi Ya'qub tu, patutkah hampa kata mereka tu Yahudi dan Nasara? Apa gamak kata lagu tu no? Tu cakap dengan orang tahu dah. Sebab apa? Sebab memang mereka tahu. Kata Nabi Ya'qub apa semua ni bukan golongan Yahudi pun, sebab golongan Yahudi ataupun Yahudi ni mai mula zaman Nabi Musa. Nabi Musa ni lepas zaman Nabi Ibrahim, lepas Nabi Ya'qub, lepas Nabi Ishaq, lepas Nabi Ya'qub, lepas Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan anak Nabi Ya'qub. Lepas pada Nabi Yusuf, lepas Nabi Yusuf tu 400 tahun baru jumpa Nabi Musa. Maknanya nak ceritanya timbulnya Yahudi dan Nasara ni, Yahudi lah khususnya, timbulnya Yahudi ni zaman Nabi Musa, yang mana zaman Nabi Musa ni lepas daripada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq apa semua. Lepas zaman depa tu bukan kata ratus lah. Nabi Yusuf saja pun duk merintah Mesir. Lepas Nabi Yusuf 400 tahun baru main Nabi Musa. 400 tahun Nabi Yusuf dilantik. Kita duk dengar kisah, mula dengan kisah dengan Zulaikha apa semua, masuk penjara, Nabi Yusuf takwil mimpi apa semua, akhirnya boleh jadi orang besar yang memerintah Mesir, yang akhirnya jumpa balik dengan Nabi Ya'qub alaihi salam. Jumpa balik. Pada waktu tu Nabi Yusuf dah jadi orang hebat dah Mesir. Lepas 400 tahun timbul Nabi Musa. Lepas zaman Nabi Musa tu baru timbul Bani Israel. Baru timbul Yahudi.
Maknanya lepas jauh. Sebab tu Allah Ta'ala suruh jawab. Kan mereka dakwa kita mengaji hal lepas dah. Orang Yahudi ni dia ajak orang, jangan kamu masuk agama lain melainkan masuk Yahudi dan Nasara sahaja. Sebab apa masuk Yahudi dan Nasara? Sebab Nabi Yaqub waktu nak mati pun dia pesan suruh berpegang dengan ajaran Yahudi. Ni dakwaan orang Yahudi. Kita mengaji lepas dah ayat ni. Idh hadara Yaqub al-maut. Idh hadara Yaqub al-maut, ketika mana datang kematian kepada Nabi Yaqub, orang Yahudi dakwa kata Nabi Yaqub panggil anak-anak ni pesan suruh pegang dengan agama Yahudi. Itu dakwaan depa. Bila depa dakwa lagu tu dan masuk tajuk tadi ni yang tak terima Nabi ni, tak terima Nabi di kalangan apa nama orang Arab ni, termasuk depa duk berbalah pasal itu, Allah Taala suruh Nabi jawab kata, "Apa gamak jawab macam tu noh? Apa boleh kata Yahudi ni main pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni orang Yahudi, Nabi Yaqub orang Yahudi. Apa gamak kata noh?" Macam tu lebih kurang kalau kita. Pasal apa suruh jawab lagu tu? Sebab depa ni dalam kepala otak depa tahu Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub ni bukannya Yahudi. Sebab Yahudi dia datang selepas zaman Nabi Musa. Sebab tu Allah Taala ajak lagu tu. Macam kita bercakap dengan orang tahu, kita tahu kata dia tahu, tapi dia duk buat macam kita tak tahu lah kata dia tahu tu. Padahal kita tahu dah benda ni kata muhung, dia main duk muhung kita. Kita pun kalau dia habaq banyak-banyak, gamak noh habaq gitu noh. Kita akan kata kat dia lagu tu. Sebab apa? Sebab kita faham dah benda yang dia habaq tadi, dia pun tahu bukan lagu tu. Tapi dia cerita, dia olah cerita. Bila dia olah cerita, dia muhung. Kita takkan berdebat panjang dengan orang lagu tu. Pasal apa? Pasal dia pun tahu. Habis tak ada kita kata guna. Boleh gamak noh kata aku tu noh. Kalau aku tak gamak, tu macam tu lah. Lagu tu gak Allah Taala ajak Nabi suruh kata kat ahli kitab. Tak usah duk bahas panjang pasal dalam kepala otak pun semua dia tahu. Bila jawab lagu tu sikit sebanyak, dia akan tersentuh gak. Pasal apa dia boleh kata gamak tu, dia tahu apa kata macam tu lebih kurang. Tu. Macam orang tu main duk muhung kita lah, kita tahu kata dia pun tahu benda hak sebenar, tapi dia habaq nak boleh kita kata gamak noh, main duk habaq kat aku lagu tu noh. Saya kawan ni kata, awak dia cakap tu dia tahu dah apa aku duk muhung dia ni. Tu. Sebab tu tak suruh duk berdebat panjang. Cari duk hurai pula, ada dalil lagu tu, ada dalil lagu ni. Memang benar aku Nabi, tak percaya tanya orang lain. Duk balah lagu tu baik sudah tak habis dengan orang cerdik. Dia kena omel perkataan. Carilah perkataan apa pun sikit sebanyak dia menyentuh. Bukan menyentuh maksud menyentuh insaf dulu tak menyentuh, dia berasa kata orang ni tahu dah kata ni semua olok-olok dan pendustaan serta permainan depa. Di ujung cerita kata ni satu penghinaan kepada golongan Yahudi ataupun golongan Nasara. Baik, kita sambung. Bahawa Nabi Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yaqub dan segala anak-anak Yaqub itu ada mereka itu Yahudi atau Nasara. Qul a antum a'lamu amillah. Ni Allah Taala suruh jawab lagi ni. Gamak nah apa kata nah Nabi Ibrahim ni Yahudi. Qul kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu. So kata lagi, tambah lagi kata apa dia? Adakah kamu itu terlebih ketahui atau Allah terlebih ketahui daripada kamu? Apa maksud? Apa gamak kata gitu noh? Awak hampa lebih pandai daripada Allah Taala ke? Tu. Hampa lebih pandai ke Allah Taala pandai dah hampa? Ni jawab kepada orang yang memang dalam otak depa ni tahu dah fakta sebenar. Yang hampa dok pergi komplain awak hampa lebih pandai daripada Allah Taala ke? Tapi kalau berjawab dengan orang jahil lagu tu, dia balas balik. Tu. Awak hang pandai terang mana sangat? Dia balas tu. Kita kata awak hang Allah Taala sama pandai. Awak hang duk rasa pandai dah. Dia marah kita balik. Tapi perkataan ni Allah Taala ajak Nabi suruh kata kat orang apa? Orang pandai dah. Cuma duk selindung.
Dia ubah fakta. Jadi dalam hati depa berasa kata, ish, orang cakap dengan aku ni dia tahu ni aku duk muhur dia ni. Dia tahu. Sebab tu Allah Taala ajak Nabi kata, qul a antum a'lamu amillah. Kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu Yahudi dan Nasara lah, adakah kamu itu terlebih ketahui atau Allah terlebih ketahui daripada kamu? Awak ampal lebih pandai kah? Sebut lagu tu tak berani nak kata apa lah. Nak mengaku lagu tu takkan nak mengaku. Mereka pun sebelum ni pun mereka berpegang dengan kitab-kitab mereka. Sebelum ni berpegang dengan kitab-kitab mereka. Maksudnya mereka mengimani kewujudan Allah sebab mereka ikut kitab Nabi-Nabi sebelum ni. Bila mana lepas pada Nabi mereka ni wafat, mereka mula jadi celaru, campur dengan tak puas hati, campur dengan geram, campur dengan orang tak ambil tahu kat mereka, keluar hasad. Waktu tu berlaku kekufuran yang banyak. Main nak marah ni jadi macam setengah orang di kalangan kita main nak marah ni. Kadang-kadang kita nasihat dia apa semua tak boleh ni, salah apa semua ni. Benda ni boleh menyebabkan kita mendarat bahan api neraka apa semua. Dia nak marah sangat, masuk neraka tak apa, aku boleh tahan dia tu. Tu ada agak setengah geram dia jawab aku tu. Ahli kitab aku tu geram punya pasal hasad. Sampai boleh tersasar daripada landasan agama hak mula, hak benar tu. Jadi kembali pada kitab kita balik. Jadi itulah jawapan ya Allah Ta'ala ajak Nabi tu. So ada bahas panjang sebut mereka hampa pandai lebih dah Allah ke Allah Ta'ala pandai lebih dah apa. Yang main duk cerita kat aku boleh duk gamak kata Nabi Ibrahim ni orang Yahudi ni. Boleh gamak kata, berani duk kata Nabi Yaqub ni orang Yahudi. Hampa lebih tahu ke Allah Ta'ala lebih tahu. Awak keluar buah tu sengak. Takkan nak mengaku, tak kami tahu lah, takkan nak mengaku tu. Tu baik. Macam kita lah. Kalau tak ada orang pandai pada kita, kita cakap kemas. Pumpang macam tak ada orang tahu. Kalau ada orang tahu, nak hadut kemas je dan jadi apa bateri tak ada. Tadi kona kok mana benda boleh jawab. Apa benda tak tahu boleh cerita daripada dalam bumi sampai naik atas langit 7 semua dia bang. Kemas sungguh. Tak perasan. Tengok Allah kawan ni ada dan bateri habis. Katanya awak tadi berkokok cantik yang berkokok tu ni awak sengak. Dah habis serta dah sengak ni tu. Pasal apa? Pasal ada orang lebih. Nabi pun tanya orang Yahudi, apa pandai ke Allah Ta'ala pandai? Yang pandai-pandai duk komplain, pandai-pandai duk pergi cerita kata Nabi Ibrahim tu orang Yahudi tu, ambil di mana? Tu kalau kita cakap. Baik. Dan sesungguhnya telah lepas daripada keduanya, yakni tak terlibat dengan agama Yahudi dan Nasara. Itu maksud lepas daripada keduanya. Dan sesungguhnya telah lepas daripada keduanya. Apa maksud tak terlibat dengan agama Yahudi dan Nasara oleh Nabi Ibrahim? Ada ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut kata Nabi Ibrahim ni tak ada kena mengena dengan agama Yahudi. Ni tuan kita kata ni. Dan sesungguhnya telah lepas daripada keduanya. Apa maksud? Tak bersangkut dengan Yahudi dan Nasara. Tak bersangkut dengan agama Yahudi dan Nasara oleh Nabi Ibrahim. Maksudnya Nabi Ibrahim tak ada kena mengena dengan dua agama tu. Tak ada kena mengena. Itu yang kita sambung lagi huraian daripada kisah perbalahan di kalangan Yahudi, di kalangan ahli kitab, di kalangan Bani Israel, yang duk tak puas hati ataupun berdebat dengan Nabi SAW. Tak bersangkut tu mana ada ayat Quran, adakah? Dengan firman Allah, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ini ayat Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tiada ada Nabi Ibrahim itu Yahudi dan tiada Nasara. Allah Ta'ala cerita. Itu dalam kitab mereka pun cerita, bukan setakat dalam Quran.
Sebab tu yang kita duk ulang banyak kali tadi, Allah Taala ajak Nabi sebut ke depa tu saduk bahas panjang. Mula-mula kata guna gamak noh hangpa habaq gitu noh. Hangpa cerdik ke Allah Taala cerdik. Guna ayat tu je. Sebab depa duk dengar dalam kitab depa. Ni nak ajak kita. Ni kalau nak cakap dengan orang pandai tu saduk bahas panjang lah dengan dia. Tu saduk bahas banyak, habis tak ada kita buah lah buah penamat kita kata ikut sukalah. Dah tuan pun mengaji pun pandai daripada saya. Tuan nak buatlah. Tu. Saya nak buat cara saya faham. Teratur titik. Kalau dia bergelut juga awak letih. Tangan darah tinggi kecil manis awak rebah gitu. Duk puluh bergelut dengan dia. Dia muda pada kita. Tak rebah gitu. Tengok-tengok duk homestay pantai lah. Ni nak ajak kita tafsir malam ni kalau berhadapan dengan orang cerdik, memang ada maklumat, memang ada pengetahuan, tak perlu banyak. Saya cerita dengan lepas kawan saya, ambil ayat sembahyang siapa atas tukin lah. Cerita kat dia boleh jawab ke? Tak ikut. Kita sebut dah, maksud jawrak tu ialah stukin dibuat daripada kulit. Kukuh perjalanan. Kalau berjalan dia tak mudah koyak. Stukin biasa buat dengan benang, jalan tak pakai kasut, dia koyak. Tapi dalam huraian jawrab ataupun stukin tadi itu telah disebut oleh para alim ulama, dia punya ciri-ciri dia sama dengan kasut khuf ataupun kasut muzah yang dibuat daripada kulit. Dah nak bersapu atas stukin enggak? Sapu, kita tak mau bahas banyak. Sebab tu tuan-tuan, dalam Malaysia ke di mana kita nak tengok orang-orang alim ni, pendekatan dia memang tak berhujah dan tak berdebat. Kalau tuan-tuan nak tengok salah satunya Menteri Agama kita, mana ada berdebat-debat apa. Dia cerita hukum perak apa nak balas balik, balas ikut suka hampa lah. Tu nak cerita kata perwatakan orang alim. Sebab apa? Sebab kalau duk banyak pun tak ada kerja lah. Tak ada kerja lah. Orang duk balun kiri kanan sekat-sekat jadi menteri ni. Waktu tak jadi menteri orang tak balun lah, pasal bukan menteri. Naik jadi menteri ni orang balun lah. Tu. Balun macam-macam. Orang duk balun dalam Facebook apa semua macam-macam lah. Dia jawab pendek lah. Maafkan saya. Dua patah tu tutup buku terus orang tak larat nak kata apa dah. Tu konsep. Konsep kalau kita tak boleh, kita sikit-sikit kira nak terkah kat kita pun. Tapi orang alim ni buat tak erti je. Tok guru ni orang duk komplain, depa duk kata macam-macam, depa buat tak tahu. Kita duk kacing gigi ni tak tahu nak bak. Jumpa dengan kita tahu nak bak lagu nak. Waktu tak jumpa kemah lah, waktu jumpa tak bunyi juga kita pun. Baik, kita sambung ni. Tu nak cerita konsep lah, konsep orang yang ada ilmu. Memang pembicaraan demo ni tak banyak, dan juga perbalahan ni jarang berlaku di kalangan orang-orang yang ada ilmu. Sebab tu Allah Ta'ala ajak Nabi dan kita nak ambil pengajaran. Jawab lagu tu kat orang Yahudi, sebab mereka ni ada pengetahuan dan mereka ni boleh baca kitab-kitab mereka yang diturunkan pada Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi SAW. Baik, katanya lagi dan mereka yang tersebut sertanya dan golongan yang disebut serta Nabi Ibrahim tadi ni. Siapa dia yang disebut sekali dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, lepas tu keturunan Nabi Yaqub. Orang hak tersebut tadi ni, mereka tu juga tak bersangkut dengan agama Yahudi dan Nasara. Mereka tu tak bersangkut juga. Ayat mula sebut kata Nabi Ibrahim tak bersangkut dengan agama Yahudi dan Nasara, kerana ada ayat Quran sebut maka Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim tak bersangkut dengan Yahudi, dan mereka yang tersebut sertanya itu. Orang-orang yang disebut berserta dengan Nabi Ibrahim dalam ayat di atas apa dia? Nabi Yaqub. Siapa dia? Anak-anak Nabi Yaqub. Siapa dia lagi? Nabi Ismail. Atau orang yang tersebut, yang disebut serta Nabi Ibrahim. Dan mereka yang tersebut sertanya itu mengikut baginya pada kelepasan itu, yakni tak bersangkut langsung dengan Yahudi.
Nabi Ibrahim dengan kumpulan yang disebut oleh Allah dalam ayat tadi ni, depa tu pun terlepas daripada demikian itu. Apa maksud terlepas? Tak bersangkut dengan Yahudi, tak bersangkut dengan orang Nasrani. Sebab macam saya cerita tadi lah, golongan Yahudi dia mai lepas daripada zaman Nabi Musa alaihi salam. Timbul dah agama Yahudi, dan lepas tu timbullah agama Nasrani. Bukan bermula di zaman Nabi Ibrahim, bukan bermula di zaman Nabi Yakub, bukan bermula di zaman Nabi Isa alaihi salam dan sebagainya. Jauh-jauh ratus tahun. Saya sebut tadi lah, sebelum tu saya tak ingat apa dia panjang masa mana. Zaman Nabi Yusuf ke zaman Nabi Musa 400 tahun. Sebelum tu panjang lagi lah, jauh lagi lah masa dengan zaman Nabi Musa alaihi salam. Tu baik. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. Dan tiada seorang yang terlebih zalim daripada mereka yang sembunyi saksi. Sembunyi saksi ketahui pada sisinya daripada Allah. Apa maksud? Tak ada orang yang paling zalim melainkan orang yang sembunyikan benda yang dia tahu. Dia tahu benda yang Allah Ta'ala habaq ni lagu ni, tapi dia kona kot lain. Ini orang paling zalim dalam dunia. Tu nak cerita pasal Yahudi tadi lah. Mereka tahu cerita sebenar, mereka kona. Ni Tuhan sebut paling zalim. Kita duk mengaji kot sekolah harap azlama ni, dia kata dia azlama ni dia isim tafdhil. Isim tafdhil ni memberi makna lebih. Macam kita besar, terlebih besar, isim tafdhil. Tu kecil, tersangat kecil, tu isim tafdhil. Kalau kita biasa mengaji sekolah Arab, zaman-zaman kita menengah dulu biasa mengaji sekolah Arab, kita dengar kataan ni, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Akbar tu isim tafdhil, maha besar. Bersangatan besar, bersangatan agung Allah Ta'ala. Saya tu sembahyang tak boleh takbir tukar kepada akbar, kepada kabir, tak sah. Allahu kabirun. Walaupun kabir tu makna maha apa nama agung juga, besar juga. Besar daripada sudut kedudukan dan sebagainya, makna besar. Tapi nak kena kata akbar, pasal Allah Ta'ala ni bersangatan agung dan besar kedudukan. Tu tak boleh tukar, kita duk ngaji fiqh, tukar takbir. Duk sebut Allahu Akbar selalu, kita nak tukar ni makna sama. Allahu kabirun. Tak boleh ke? Kita jarang buat ni, tapi orang Arab kadang-kadang bahasa dia makna dia sama lebih kurang. Kadang-kadang dia sebut macam-macam. Tu. Kadang-kadang dia sebut macam-macam. Kabirun lah, azam lah, azimun lah, Allahu azam dia sebut. Dia tukar daripada akbar. Kita jarang lah. Kita orang Melayu ni dengar dalam kitab sebut takbiratul ihram ni Allahu Akbar, tak tukar bila-bila dah duk sebut lagu tu lah. Tapi orang Arab ni bahasa depa secara silap tukar. Sebab makna lebih kurang sama. Kadang-kadang tukar. Tu tengok depa berlafaz dengan niat nak sembahyang. Tentang biasa duk sembahyang dengan depa ke pergi kat Mekah ke apa sengah-sengah ni, dia lafaz niat tu. Kawan ni lafaz niat macam ni, kawan ni lafaz niat macam ni. Maksudnya sama lah, tapi perkataan lain-lain semua. Perkataan lain-lain semua. Tak apalah, itu tak menyebabkan rosak sembahyang sebab luar sembahyang. Tapi nak habaq dah sebab bahasa dia faham walaupun bahasa lain. Makna sama macam kita sayang aku. Benda tu kalau jadi depa pun sebut aku boleh ke? Saya boleh ke? Lain sembahyang pun duk tukar gitu ke? Jam. Tapi itu bukan sekat takbir depa ni, kadang-kadang lebih pada tu. Sembahyang tengok jubah apa saiz terpacak semua, takbir tengok orang telefon. Ambil lah kok kelang. Solah. Boleh tengah sembahyang. Kita pun pening. Tengok semak dah, tu Arab hari Jumaat main Masjidil Haram.
Dengan kain atas ni dia sahih, dia tajam lah tak kain. Jubah dia pun nampak memang handsome semua lah. Jubah macam orang dikata orang kerja-kerja sakan lah. Main nak sembahyang sunat. Kita saya pun duk tengok kak kan. Kadang-kadang duduk depan Kaabah duk tengok kat perangai orang. Kita pun dia takbir dia duk tarik ni. Dia tarik apa nama? Kalau hak perempuan dia pun panggil apa? Tudung perempuan tu panggil pak tu. Duk tarik duk otel bagi sama. Tengah mayang. Lepas tu pegang janggut buat kutuk tu. Baru tu. Lepas tu orang telefon kelak. Solah. Boleh. Kita pergi lain kepala. Berinteraksi dengan Allah sambil-sambil cakap dengan orang. Hak depa duk bahas bab hukum tu tak apalah, tapi tak apalah hak duk bahas bab hukum tu. Ada hak kata boleh ke apa tak bergerak 3 kali apa tak apa, tapi tu dia lah mengadap Allah Taala raja segala raja duk boleh duk hello hidup salah-salah lagi. Tu. Kita cakap dengan orang lama, orang veteran, orang umur lebih, kita buka mata tak klik tu noh pak cik noh, duk hangguk gitu lah. Tu dengan orang lama. Tak pusing kok lain lah. Cakap dengan orang lama. Orang veteran, orang umur lebih dari kita duk hangguk. Dia duduk depan Tuhan, boleh duduk main ke sorban. Tarik janggut. Lain kali angkat telefon. Solah kata. Nak bak dah semayang. Dia tak kata lah lagi telefon lain, dia tak ada tu lah. Baik sikit nak habis, nak berhenti stesen Hapsak. Jadi tiada seorang yang terlebih zalim daripada mereka yang sembunyi saksi ketahui pada sisinya daripada Allah. Dan mereka itu Yahudi, sembunyi mereka itu akan syahadah Allah pada dalam Taurat bagi Nabi Ibrahim dengan Hanif, yakni dengan betul agama Islam. Tiada agama Yahudi atau Nasara. Orang Yahudi mereka sembunyi benda yang disebut dalam kitab mereka ni, iaitulah kitab Taurat. Kitab Taurat sebut Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad yang akan bawa Islam, dan kitab Taurat sebut lagu tu. Mereka tak cerita lagu tu. Ini orang yang paling zalim, menyembunyikan saksi. Saksi ke mana? Dah mereka menyaksikan dalam kitab. Nabi ataupun orang lepas daripada zaman Yahudi, zaman Nabi tak tengok dalam kitab. Yang tengok dalam kitab ni adalah ulama-ulama Yahudi. Depa yang baca kitab Taurat. Bila depa tengok benda tu sebut dalam kitab Taurat, tu orang panggil saksi. Depa sendiri yang menyaksikan benda dalam kitab Taurat. Tapi bila sampai di zaman Nabi, depa sembunyikan saksi tadi tu. Bukan orang saksi ni. Saksi ni maksudnya penyaksian depa dalam kitab Taurat yang kata Nabi akhir zaman tu di kalangan orang Arab yang bernama Muhammad ataupun Ahmad. Depa saksi tengok dah dalam tu. Mai depan Nabi ni depa tak mengaku tu. Makna depa menyembunyikan saksi hak depa tengok ataupun penyaksian yang depa baca dalam kitab Taurat. Orang ni orang yang paling jahat, paling zalim. Tu baik. Nak ajak kita kebenaran, jangan duk buat sengat. Kalau orang tanya, habaq. Kalau orang tanya, habaq. Kebenaran tak boleh duk buat sengat macam kita duk faham dah. Bila orang tanya, cerita. Benda apa pun lagu tu lah. Bila orang tanya, cerita. Kalau kebenaran. Ni nak jaga takut aib punya pasal. Orang tu nak masuk Minang, nak darah kawan tu duk tanya, budak tu bagus. Oh bagus dah. Bagus dah. Saya tahu duduk sekampung dengan dia. Nikah 3 hari dia cerai. Kata awak hantar abang tu. Takut jadi fitnah pula lagi, duk jadi saya duk buruk-buruk orang pula. Dia mengaji, dia faham terlebih. Dia tak mau cerita langsung buruk pasal kawan tu nak masuk Minang. Dia tak mau cerita buruk pasal kawan tu. Pasal apa? Takut jadi fitnah dan duk orang panggil duk kata kat kawan tu lah. Jadi orang tanya guna bagus tak pula. Oi bagus dah. Elok. Kau nak ambil awak bini pun boleh lah. Tu bagus lah. Saya tahu duduk sekampung dengan dia. Nikah 3 hari buat lorong tu. Dia tak kalau gagah tunggu botak kepala dia. 3 bulan cerai. Tanya bagus. Duk jadi selalunya orang yang dah biasa kahwin lah, janda dengan duda. Yang kampung saya aku tu. Bila dia tanya orang kata okey. Kahwin dah. Kahwin berapa bulan dah. Dia duk main jumpa mak saya. Lelaki tu adik-beradik mak saya. Duk main jumpa mak saya. Kalau berapa bulan tanya,
Mak saya orang panggil nama Rogayah, orang panggil Kak Jah. Dia kata Kak Jah, tak tahu lagu tu kata. Mak saya tanya pasal apa? Kita ajak pergi kebun pun tak mau, ajak ni pergi ni pun tak mau, makan pun nak beli dia. Duk kira beli alat makeup dia habis duit saya tu. Tanya tu, bagus. Bagus. Tu tak cerita. Jadi nanya balik kat kawan tu lah. Jadi bila mana benda tu benda untuk kebenaran dan untuk kebaikan, bila masa pun, bila mana untuk membawa kepada kebaikan, bila masa pun nak cerita. Selama mana nak buat kebaikan. Baik. Wa mallahu bighafilin ma ta'malun. Dan tiada Allah itu dengan lalai daripada barang yang kamu kerja amal itu. Allah Ta'ala tak lalai. Apa maksud tak lalai? Allah Ta'ala akan balas. Allah Ta'ala tidak lalai daripada barang yang kamu kerja amal itu. Allah Ta'ala tak lalai dengan benda yang kamu buat. Apa maksud tak lalai? Allah Ta'ala akan balas. Itu maksud tak lalai. Dia bahasa Quran ni terjemah sekali tu macam faham tak, tapi maksud dia nak macam ni. Bila sebut Tuhan tak lalai, maksud ayat tu nak abang, Tuhan akan balas. Tu kata tak lalai. Begitu juga innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala maha mendengar benda yang hang buat, dan Allah Ta'ala maha melihat benda yang hang buat. Kita duk faham, tahu dah memang Tuhan lihat. Bukan nak abang zakat lihat, nak abang dah mati esok Tuhan balas, tu nak abang tu. Memang terjemah sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu buat dan mendengar apa yang kamu cakap. Terjemah lagu tu memang betul dah. Dan kita pun faham kata Allah Ta'ala tu boleh melihat satu benda, dan kita pun faham Allah Ta'ala boleh mendengar sesuatu percakapan. Semua kita faham. Tapi ayat tu nak kata apa? Bila Allah Ta'ala ni boleh dengar perkataan hampa dan lihat setiap perbuatan, nah bak kata mati esok Tuhan akan balas. Nah bak tu. Macam tu ke ayat sini pun. Allah Ta'ala tak lalai daripada kerja amal ini. Kerja amal ini tu masuk kata depan. Dan tiada Allah itu dengan lalai daripada barang yang kamu kerja amal. Allah Ta'ala tak lalai. Apa maksud? Allah Ta'ala akan balas. Sebab tu dalam Asma'ul Husna adalah salah satu pada sifat Allah Ta'ala Maha Pembalas, Al-Muntaqim. Maha Pembalas. Dalam tu sebut Maha Pembalas ni apa maksud? Kita buat sikit ke, banyak ke, kecil ke, perasan ke tak perasan, tapi perbuatan tu memudarat dan juga mengganggu gugat kebaikan orang lain, Tuhan akan balas walaupun sikit kita buat. Salah satu contohnya, Tok Guru buat misal, kita parking kereta tak kena tempat sehingga menyusahkan orang lain. Tu. Kita duk mengaji tak ada sebut dalam kitab pun parking kereta. Tapi turun ahbab kata, walaupun benda tu tak sebut dalam kitab, tapi ada benda-benda yang boleh menyusahkan orang lain. Bini nak beranak, kereta kita duk pergi halang jalan dia. Allah Ta'ala akan wakmai depan mahkamah esok, akan petikai dan akan dakwa kerana apa? Hang menzalimi orang walaupun hang tak kuasa. Tu kata Muntaqim. Maha membalas, sikit banyak pun kena balas. Dengan binatang ke apa ke duk buat lebih kurang kat binatang, kucing lah apa tanpa sebab apa. Kalau binatang yang bersebab macam tuan-tuan duk faham lah, benda yang bisa, ular apa semua takut kena kat anak cucu kita, tu tak masuk lah. Ni duk cerita tak ada memudaratkan apa, duk bunuh, duk buat lebih kurang bagi sakit. Dia buat, dia sepak kucing. Di akhirat esok Allah Ta'ala buat kucing besar seperti mana gunung, kita tu halus macam kucing, suruh kucing tu sepak kita. Ni sebutlah hadis sahih. Sebutlah hadis sahih. Yataqasuna bainahum, depa ni akan qisas di kalangan depa makhluk ni. Lepas tu baru binatang akan jadi haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan, sebab depa bukan mukallaf, tak ada syurga, tak ada neraka bagi depa. Lepas qisas semua baru depa ni jadi habuk yang berterbangan. Akan dibalas. Tu kata sifat Asmaul Husna Al-Muntaqin, Maha Pembalas, sikit banyak pun. Sebab tu dalam Islam dia ada hukum syarak, dia ada hukum wad'i. Hukum syarak ni Allah haram kita duk baca dalam kitab lah. Hukum wad'i ni hukum yang dibuat untuk kemaslahatan dan kebaikan masyarakat. Itu hukum wad'i.
Cara nak pakai kereta jangan duk halang orang. Betul almarhum Tuan Haji Saleh Musa kami duk pergi ngajar Jumaat di pondok waktu dia ada dulu. Dia cukup marah. Kalau orang duk hantar surat, duk suruh alih kereta, bukan marah orang hantar tu. Saya tengah-tengah mengajar. PLD 3742 sila alih kenderaan, ada kecemasan. Baca-baca dia tak tepi tu, dia kata apa tuan-tuan? Nak main mengaji tu, letak kereta bagi elok dia lah. Payah kan nak pakai kereta. Kalau pakai kereta pun tak erti, nak faham tauhid lagu nak. Tauhid lagi payah pada pakai kereta. Dia berletak. Mujak tak bisa kena kereta saya. Tengok dia kata, buat pengumuman kata kereta halang. Dia letak tu, dia bismillah syarah dulu, dia tinggal kita. Dia kata tuan-tuan nak pakai kereta bukannya susah, nak ngaji kita tauhid ni lagi susah. Kalau pakai kereta hak mudah pun tak erti, pakai tak faham lagi tak tauhid. Berletak boleh tengok. Dia cukup marah. Sebab apa? Menghalang orang lain, menzalimi orang lain. Tu. Sebab tu saya kadang-kadang pergi pekan, cerita banyak pula malam ni. Kadang-kadang pergi pekan, perempuan saya kata, bonti ni kata. Nak bonti saat, saya kata tak boleh ya. Memang kita sah, celah-celah sah tu sekali orang lain nak lalu payah. Tapi setengah-setengah orang dia pergi letak. Saya pun bukan 2-3 kali nak bilang banyak lah. Saya ni rajin nak kencing. Kalau pergi perempuan saya beli barang, nak kencing nak kena pergi Petronas. Nak kelak kereta, tengok kereta belakang dah. Duduk tahan ni ketak lutut ni. Dia ni geng-geng kilang gula ni kencing banyak. Sat-sat kencing dia pun pergi halang. Kita rasai kesengsaraan tahan kencing itulah. Kita tak sanggup tak kereta ikut dan ikut tengah kan. Sebab yang tu masuk menyusahkan orang tak. 3 minit yang saya nak unti. Tilka ummatun qad khalat. Demikian itulah umat yang telah lalu dahulu kala. Nabi Ibrahim, Nabi ni cerita tu cerita lama. Nabi kata kat Yahudi, cerita tu cerita lama, apa boleh kona macam tu macam ni. Benda tu benda dah lalu. Tu yang apa boleh habaq macam kita lah, orang lama mai dah habaq kita. Antarlah dulu ni kampung ni macam ni. Tah betul tah dak lepas dia mai dah habaq kita. Kita orang baru pindah kawasan tu. Dia kata ni kawasan ni lah tanah pak mentua saya lah, ni tanah pak mentua saya ni dulu kami buat kilang lapar ni, buat macam tu, buat macam ni, dulu ada surau tadi. Dia duk cerita kita kisah-kisah lama. Boleh habaq ikut dan betul tak tak tahu. Lalu Nabi kata kepada Yahudi, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Yaqub, cerita dulu. Depa dah lepas dah zaman depa. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Baginya barang yang ia usaha dan bagi kamu barang yang kamu usaha. Apa arti? Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, depa zaman depa dah berlalu. Segala amalan depa Allah Taala dah kira dah di sisi Allah. Sekarang ni Allah Taala nak kira amalan hangpa pula, duk muhung ke apa? Muhung tu tak sebutlah. Jadi Nabi ni sebut ayat ni kepada Yahudi, golongan Nabi Ibrahim pun semua, depa tu dah lepas dah, kembali ke sisi Tuhan dah. Selesai dah depa. Yang tak selesai ni kita. Yang tak selesai ni hampa. Kalau cerita betul hampa habaq ni tak apa, tapi kalau cerita tak betul, jahanam hampa lepas ni. Allah Taala akan hitung amalan. Bagi depa usaha dan kerja buat depa di sisi Tuhan dah. Depa dah wafat dah. Kita ni hak tak wafat lagi ni. Ni ayat ni sebut depan orang Yahudi. Baik. Dan tiada ditanya akan kamu daripada barang yang ada mereka itu beramal mereka itu, seperti tiada ditanya mereka itu daripada amalan kamu. Intah habis. Apa maksud? Amalan-amalan Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Allah Taala takkan tanya hangpa. Dan amalan hangpa pun Allah Taala takkan tanya depa. Lepas tu nak tanya siapa? Amalan depa Tuhan akan hisap kat depa, amalan kita Tuhan akan hisap kat kita. Apa kena ingat? Kalau hangpa duk kelentong banyak ni, esok Tuhan akan hisap benda ni. Ni semua ayat-ayat ni tamparan yang hebat untuk menyentuh dalaman golongan Yahudi yang pandai duk kelentong macam Nabi tak tahu. Padahal Allah Ta'ala bagi kehebatan pada Nabi kita ni dengan wahyu. Nabi boleh sebut balik ayat-ayat yang boleh menyentuh dalaman mereka. Menyentuh dalaman seolah-olah perli lah. Seolah perli macam mana? Mereka tu, amalan mereka Tuhan dah hitung dah.
Duk tunggu kita. Hak kita buat ni betul ke tak? Esok Tuhan nak tanya ni. Hampa habaq tu betul tak betul? Jadi apa fikir, Pak Long ni tahu hak kita duk muhung ni boy. Sebab tu Nabi sebut lagu tu, dan Allah Taala ajak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di hadapan orang Yahudi dan juga Nasrani ayat-ayat ataupun perkataan yang sedemikian rupa. Kemudiannya lepas ni kita akan masuk kisah lagi mengenai kisah Bani Israel yang duk hina orang Islam bila mana berlaku perubahan kiblat. Hina kok mana, ini kita akan tengoklah dalam episod pengajian kita yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ma tasna'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحتها على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.